Yang kedua berkenaan dengan Islam, biasa subkategori dia akan pi pada 5. Pertama, kita membahaskan tentang epistemologi Islam, tentang metodologi Islam, tentang politik Islam, tentang sejarah Islam, dan tentang perdagangan Islam. Yang terakhir ialah tentang hijrah. Bagaimana hijrah nak membentuk ekonomi Islam yang pernah diterapkan dulu, yang berteraskan sistem dinar dan dirham, yang akhirnya kita ditransformasikan dalam bentuk penipuan menggunakan wang kertas, wang fiat, wang kad dan wang elektronik. Hari ini semua menjadi hamba kepada benda ini, semua menjadi penyembah kepada benda ini, semua menjadi berhala kepada benda ini. Apa dia? Wang kertas. Seterusnya perbincangan tentang energi, saving energy, alternative energy. Kemudian dibincangkan tentang pharma culture, bagaimana kita nak menguruskan dalam bentuk nak mengelakkan makan dan minum kita, pakai dan sebagainya dalam bentuk yang lebih terjaga dan terkawal. Yang ini yang diberitakan oleh Rasulullah sampai tahap fitnah itu membuak-buak dengan banyaknya. Ada sekumpulan manusia yang melarikan diri daripada jemaah yang ramai, membawa ternakan-ternakan dan domba-domba mereka ke gunung-gunung, cari punca-punca air semata-mata nak menyelamatkan akidah dan iman mereka. Ini antara komponen-komponen yang kita tidak ceritakan secara keseluruhan. Apa solution? Inilah soalan paling penting. Kita dah cerita macam-macam, apa agenda mereka, apa penipuan mereka, apa pendustaan mereka, apa taktik mereka. Tapi apa dia solution? Apa dia jalan penyelesaian untuk umat Islam sekarang? Kita dah diberitakan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahawa untuk menangkis dan menangkal fitnah-fitnah Dajjal diberikan kepada kita satu surah yang khusus. Apa surah tu? Surah Al-Kahfi. Lebih-lebih lagi pengkhususan hadis Nabi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bila kita duk baca, kita duk hafal, kita duk ulang, ustaz tak nampak jugalah fitnah Dajjal. Baca tu lama dah. Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena. Macam rasa tak lepas mana, macam mana ustaz ni boleh cakap lagu ni, rasa macam rasa macam tak sedap hati, rasa macam tak kena. Dia akan mari hak paling koman lagu tu. Dia boleh detect benda-benda lagu tu, hati kita tu jadi tak selesa. Bila ada orang bercakap, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam nak jadi keliru, kita rasa macam nak jadi pening. Itu tanda-tanda biasa. Hak lebih jauh Allah bagi, tu kita tak tahulah tahap mana. Kita ni duk tahap biasa, tahap sederhana. Jadi faktor base point kita ialah Al-Kahfi. Bila kita baca Al-Kahfi setiap minggu, apa dapatan yang kita ada? Apa dapatan yang kita dapat? Sebenarnya Al-Kahfi perlu direnungi satu ayat demi satu ayat sampai yang terakhir. Di sanalah kita gali, kita korek, kita cungkil setiap mata pelajaran dia. Ayat-ayat yang kita anggap sebagai ayat muhkamat dan mutasyabihat dia untuk dibawa di mana? Di sinilah peranan khatib, di sinilah peranan imam-imam. Setiap perkara baru yang berlaku dibawa naik ke atas mimbar-mimbar untuk memperingatkan dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Inilah akan menjadi bagaimana surah ini berfungsi, sebagaimana saranan sunnah dibacakan setiap hari Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang. Kenapa perlu di sini? Nampak tak siapa yang ada di depan? Khatib. Siapa yang ada di depan? Imam. Bila imam di depan, ada makmum, kita duduk dalam apa?
Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam masjid. Paksi pertama yang Al-Kahfi nak bagi tahu ialah jatuh bangunnya rumah Allah atas nama surau ataupun masjid. Pembinaan dia perlu di sini. Kita hari ni jam, kita hari ni taruh biru, kita hari ni tak tentu kalu sebab pengurusan di sini masih tak beres.